Salam Ramadan dan salam sejahtera untuk semua. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan berkongsi itu satu tajuk, iaitu kecelakaan organisasi. Kita akan bincangkan mengenai 10 kesilapan yang dilakukan oleh pemimpin organisasi. Kesilapan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, ialah mengurus semua pekerja sama rata. Mengurus pekerja atau staf secara sama rata bermakna mereka tidak mengambil kira akan kekuatan, kelemahan, pengalaman dan senioriti setiap staf. Sekiranya kita lihat gambar rajah ini, tuan-tuan dan puan-puan, gambar rajah mengenai peranan pegawai perkhidmatan pendidikan. Contohnya, cuba bayangkan sekiranya kita melayan staf-staf kita secara sama rata. Bayangkan sekiranya guru yang menjadi pelaksana, maka diletakkan sebagai peranan peneraju perubahan. Sebagai contohnya, kita melantik guru-guru pelaksana menjadi ketua panitia dan kita meminta ketua-ketua panitia itu menjalankan peranan sebagai peneraju perubahan. Manakala guru-guru yang sepatutnya menjadi peneraju perubahan, maka diminta menjadi pelaksana. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan melihat gambar rajah ini, jelas bahawa tanggungjawab pegawai perkhidmatan pendidikan telah pun disenaraikan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh membaca dan perhatikan mengenai peranan-peranan ini. Kalau dilihat sebagai contoh dalam gambar rajah ini, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu satu kaedah pengurusan staf, kita akan perhatikan bahawa konsep modeling, sharing, guiding dan independence dilaksanakan secara berbeza untuk pegawai-pegawai yang mempunyai pengalaman yang tinggi serta pegawai-pegawai yang novis. Kesilapan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ialah sikap pilih kasih. Pemimpin yang lemah selalunya mengamalkan pilih kasih terhadap pekerja mereka. Mereka gemarkan setengah staf bukan kerana prestasi tetapi hanya disebabkan pegawai-pegawai mereka ini rajin melayan. Mereka gemar bersembang ataupun melepak dengan mereka. Kesilapan yang ketiga ialah tidak mengambil kira pandangan staf. Pemimpin perlulah tegas dalam apa yang mereka percaya. Kita akui ini. Tetapi, jika ada pendapat ataupun masalah yang dikemukakan oleh staf, sepatutnya pemimpin perlu mendengar pandangan staf dulu sebelum membuat keputusan. Dan pemimpin atau pengurus yang lemah ini biasanya tidak mengendahkan pandangan staf tanpa memberi sebab yang kukuh. Kesilapan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, ialah terlalu teknikal dalam semua urusan. Kita akui bahawa pengurus yang hebat akan mengurus secara empati, spiritual, intelek dan teknikal. Pengurusan atau penyelidikan yang melibatkan staf di bawah kita sebenarnya merupakan satu seni yang perlu dikuasai berdasarkan pengalaman dan juga pengurusan. Pengurus yang pandai mengurus perkara-perkara teknikal mungkin tidak dapat mengurus hubungan prestasi pekerja yang baik. Kesilapan yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, ialah tiada jiwa dalam pekerjaan mereka. Pemimpin yang lemah ialah mereka yang tidak meletakkan sepenuh jiwa dalam skop kerja mereka. Mereka merasakan bahawa pengurusan yang baik dan teliti merupakan sesuatu yang terpaksa dilakukan oleh mereka dan bukannya perlu dilakukan. Ini biasanya, tuan-tuan dan puan-puan, ialah pemimpin-pemimpin yang dilantik bukan berdasarkan kepada prestasi dan pengalaman kerja. Dan ini membuatkan mereka sudah berada di dalam comfort zone dan mereka menganggap pelantikan ataupun kenaikan jawatan mereka itu hanya sebagai satu keistimewaan bagi mereka.
Kesilapan yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan, ialah pemimpin yang bersifat simpati dan bukannya empati. Pemimpin yang lemah begini seringkali membuat keputusan berdasarkan kepada emosi dan bukannya pertimbangan nasional. Pemimpin begini mudah dimanipulasi dan dieksploitasi oleh kaki tangan melalui kata-kata pujian yang melambung tinggi ataupun belanja makan, pemberian hadiah dan sebagainya dengan niat mendapatkan keistimewaan daripada ketuanya. Staf-staf begini mempunyai kemahiran yang tinggi untuk memanipulasi dan juga mengeksploitasi pemimpin-pemimpin yang terlampau tinggi sifat simpatinya. Kesilapan yang ketujuh ialah pemimpin yang kurang skil pengurusan. Ramai pemimpin organisasi tidak mengambil khusus pengurusan tambahan. Bagi mereka, pengalaman dan pengetahuan sedia ada sudah pun mencukupi. Mereka mengurus mengikut personaliti diri sebagai seorang individu dan bukannya sebagai seorang pemimpin organisasi. Ini bermakna, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya seorang personaliti, contohnya seorang yang pemarah, menjadi pemimpin, maka kemungkinan keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan kepada emosi semata-mata, bukan berdasarkan kepada keputusan yang terbaik pada waktu itu. Kelemahan yang ke-8 adalah pemimpin yang kurang sentuhan kemanusiaan. Pemimpin yang lemah ini selalunya tidak mahu meluangkan masa mengenali staf-staf mereka dengan lebih mendalam. Pemimpin-pemimpin ini yang kita panggil sebagai pemimpin akuarium, kadang-kadangnya seharian berada di dalam bilik masing-masing dan enggan keluar dari bilik mereka. Mereka juga enggan bergaul dengan kaki tangan mereka. Dan pengurusan biasanya dijalankan sehala, iaitu apabila staf ingin berjumpa mereka, maka mestilah berjumpa di dalam bilik mereka saja. Dan mereka tidak pernah pergi untuk berjumpa dengan guru-guru di dalam bilik guru ataupun sebagainya. Kesilapan yang ke-9 ialah pemimpin yang ego. Pemimpin begini tidak mahu berusaha membuat penambahbaikan kerana berpendapat dia yang terbaik dan mampu menguruskan dengan baik. Dan dia menganggap semua pandangan orang lain sebagai satu kritikan kepadanya dan enggan menerima perbezaan pendapat. Kesilapan yang terakhir, kesilapan yang ke-10, iaitu pemimpin Instagram. Pemimpin begini gemar menjadi artis ataupun ahli politik. Mereka sentiasa memikirkan bagaimana untuk menjadi popular di kalangan staf bawahan. Keputusan yang mementingkan populariti akan menyebabkan ketidakpuasan hati di kalangan staf. Kebanyakannya menggunakan style kepemimpinan demokrasi dalam semua keputusan. Kita perhatikan gambar rajah ini, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu 4 jenis pemimpin yang melajurkan ke komitmen dan juga matlamat. Saya bagikan kepada 4 rubriknya, iaitu pemimpin pertama. Pemimpin pertama merupakan pemimpin yang mempunyai prestasi yang cemerlang, yang mencapai matlamat, menghayati nilai dan juga mempunyai komitmen tinggi. Pemimpin-pemimpin ini seharusnya tuan-tuan dan puan diberi penghargaan oleh ketua-ketua mereka. Dan itulah sebabnya kita tidak boleh melayan pemimpin ini sama rata dengan pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai komitmen yang tinggi ataupun tidak mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi. Balik kepada pemimpin yang kedua, pemimpin ini tidak mencapai matlamat, tidak menghayati nilai dan tidak mempunyai komitmen yang rendah. Untuk pemimpin kedua, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita perlulah membuat pemulihan semula, memberi latihan dan juga sokongan moral kepada mereka untuk meningkatkan prestasi mereka. Untuk pemimpin yang ketiga, pemimpin yang tidak mencapai matlamat, tetapi beliau menghayati nilai dan mempunyai komitmen yang tinggi. Pemimpin ini, tuan-tuan dan puan, memerlukan sokongan dan juga latihan-latihan untuk mereka meningkatkan lagi komitmen dan pencapaian mereka. Dan pemimpin yang terakhir merupakan pemimpin yang mencapai matlamat tetapi malangnya tidak menghayati nilai dan juga mempunyai komitmen yang rendah. Pemimpin ini biasanya pemimpin yang mempunyai ego yang tinggi, yang melaksanakan tugas kerana alasan-alasan pribadi
bukannya alasan amanah. Nah, pemimpin ini perlulah diberi penjajaran. Sebagai rumusan tuan-tuan dan puan, pemimpin yang berkesan perlulah pemimpin yang memimpin dengan pengetahuan dan pengalaman dan bukannya dengan emosi. Pimpinlah dengan IQ, EQ dan SQ. Memimpin dengan prinsip MIC, iaitu modeling the way, inspire a shared vision, challenge the process, enable others to act, dan encourage the heart. Sekian, terima kasih.